subtopik seterusnya, jima'. Jima' membatalkan puasa. Ini semua orang tahu, no? Sesiapa yang berjima' melakukan persetubuhan suami isteri yang sah ataupun berzina yang haram, hukumnya membatalkan puasa. Jima' membatalkan puasa menurut ijma'. Ini tak ada khilaf. Nombor 2, keadaan jima' pula. Masalah yang kedua, keadaan jima'. Ini bawah tajuk subtopik jima'. Masalah yang kedua, keadaan jima'. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah atau kadar hasyafah ke dalam kubul atau dubur, lubang depan atau lubang belakang, ke dalam lubang lelaki ataupun ke dalam lubang wanita, ke dalam lubang binatang ataupun ke dalam lubang manusia, maka batal puasa orang itu. No, nas'alullah as-salamah. No, jangan ingat bersetubuh ni maksudnya memasukkan zakar sekadar hasyafah ke dalam kemaluan isteri, kemaluan depan. Tidak. Memasukkan kemaluan ke dalam, memasukkan zakar sama ada di kemaluan depan ataupun kemaluan belakang isteri, tetap batal puasa. 1, isteri. Nombor 2, bukan isteri, berzina dengan wanita lain, memasukkan zakar ke dalam kemaluan depan atau belakang bukan isteri, batal puasa. Memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan belakang lelaki lain, batal puasa. Memasukkan kemaluan zakar ke dalam kemaluan binatang, ke dalam dubur binatang, batal puasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengok, bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah. Hasyafah ni hasyafah ialah, nak tunjuk apa? Hasyafah contohnya ni zakar, contoh ini zakar, ini kepala zakar. Hasyafah ni yang helmet tu, yang topi keledar tu, yang tu hasyafah. Masuk habis hasyafah tu, batal. Kalau baru letak je, yang ni contohnya ini kemaluan wanita, baru letak macam tu, itu tak apa. Baru letak, itu tak apa. Tak masuk hasyafah lagi, baru letak. Kan? Okey. Okey nah. Bersetubuh pada waktu siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan memasukkan seluruh hasyafah. Seluruh hasyafah ni bukan seluruh batang zakar tau. Hasyafah yang tu je, yang topi tu je. Kan? Masuk seluruh batang, yang tu lagilah batal. Atau kadarnya. Kadarnya ni kadar hasyafah. Bagi lelaki yang tak ada hasyafah, dia tak ada topi keledar ni pada zakar dia, dia tak ada had ni, dia tak ada, no? Maka sesiapa yang memasukkan sebanyak kadar hasyafah, sepanjang kadar hasyafah, begitulah bagi orang yang tak ada hasyafah, no? Sebab tu pengarang sebut atau kadarnya, nya tu kadar hasyafah ke dalam kubul atau dubur, batal. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, isteri kita ataupun bukan isteri kita, kemaluan dubur wanita ataupun dubur lelaki, batal. Manusia atau binatang, batal puasa orang yang bersetubuh tersebut. Jika lelaki tersebut hanya memasukkan sebahagian hasyafahnya, bukan keseluruhannya, tidak batal puasanya, tetapi batal puasa orang yang kena masuk tersebut kerana ia termasuk dalam sesuatu benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka. Si fa'il, pelaku ataupun orang lelaki tadi ni, syarat untuk batal puasa dia ialah apabila zakarnya
direndamkan, bukan direndam, dimasukkan ke dalam kemaluan sekadar hasyafah. Kalau separuh hasyafah saja, ini hasyafah sampai sini, contoh sampai sini hasyafah, dia masuk separuh hasyafah, itu tak batal. Si pelaku itu tidak batal, orang yang diperlakukan itu batal. Yang maf'ul tadi ni, si fa'il tidak batal. Jima' selepas subuh masuk. Okey. Orang yang melakukan jima' walaupun mengetahui bahawa fajar shadiq, kan tak faham fajar shadiq, sebut subuh terus. Orang yang melakukan jima' walaupun mengetahui bahawa subuh sudah menjelang, puasanya batal tanpa khilaf dalam kalangan ulama. Jumhur ulama katakan dia dikenakan kafarah. Itu lagi teruk. Okey nah. Orang yang jima', dia tahu dah jima'. Lepas tu dia tengok jam 6:04 minit. Dia tahu subuh 6:04 minit. Berjima' lagi. Puasanya batal tanpa khilaf. Selesai. Masalah seterusnya. Berhenti jima' beberapa minit sebelum terbit fajar. Terbit fajar tu sebelum subuh lah. Sekarang ni di Kedah subuh 6:01 minit hari ni. 6:01 minit. 5:53 plus 8 minit. Jadi 6:01 minit. Dia berhenti jima' beberapa minit sebelum terbit fajar. Nak abangnya, pengarang nak beritahu sikit sangat. 180 minit pun minit juga kan. Tu 3 jam. Ni bila sebut beberapa minit ni sikitnya. Kan? 5:59. 6:01 minit subuh, 5:59 baru berhenti, baru selesai. Jika suami dan isteri melakukan jima' dan berhenti jima' beberapa minit sebelum atau bertepatan dengan waktu terbit fajar, maka puasa kedua-duanya sah. Terus tarik. Kan 6:01 minit terus tarik. Tarik apa dia? Tarik zakar lah daripada ni, daripada tempatnya. Maka puasa kedua-duanya sah. Kedua-duanya ni puasa suami isteri. Jika sedang berjima' dan sedar fajar baru masuk, lalu suami dengan segera mencabut kemaluannya, maka sah puasanya dan puasa isterinya. Jima' dalam tengok jam ni, tengok jam okey lagi. 5:50, 5:55. Tengok jam betul-betul 6, pukul 6. Tengok sekali lagi 6:01 minit, dia terus cabut. Sah puasanya dan puasa isterinya. Jika dia tidak melakukan perkara tersebut, maka batal puasanya dan puasa isterinya. Yang ni dia kena waktu sedang tu terus, dan fajar baru masuk, dia terus tarik zakarnya keluar daripada kemaluan isterinya. Dia terus tarik waktu tu, waktu sedar baru tu. Kalau fajar 6:01 minit, dia sedar 6:01 minit, terus tarik. Fajar 6:01 minit, sedar 6:32, lepas tu baru tarik. Bukan dia tu. Hak tu masalah tadi, hak tu bukan dia baru sedar. Yang tu batal lah. Kan? Tu memang batal. Jika selepas terbit fajar keluar sperma daripada alat kemaluan suami, maka puasanya tetap sah. Dia dah habis dah. Beberapa minit sebelum subuh, kemudian sperma tu keluar, mani keluar selepas tu. Dia dah berhenti dah, lepas tu baru keluar. Puasanya tetap sah. Masalah kelima, jima' kerana lupa. Yang ni selalunya awal-awal Ramadan, 1 atau 2. 13 Ramadan orang tak ada lupa dah selalunya. Selalunya 13 Ramadan tak ada lupa dah. Buat lupa, yang tu pasangan-pasangan muda tu kerap lah. Subhanallah. Orang yang melakukan jima' pada waktu siang Ramadan kerana lupa, betul-betul tak ingat, sah puasanya dan tidak dikenakan kafarah. Kerana hukumnya seperti makan kerana lupa. Macam makan juga rezeki dia. Lupa berjima' siang Ramadan, betul-betul lupa.
payah nak jadi ni, sebab nak tunggu dua-dua lupa kan, mesti seorang tahu selalu payah nak tunggu dua-dua lupa wallahu alam lah. Yang ni ulama dia suka sediakan jawapan kepada andaian, ni ada jawapan dia, andainya dua-dua lupa. Masalah keenam, jima' selepas niat. Dia niat untuk puasa pukul 11 malam. Lepas tu berjima' pukul 12 malam. Boleh tak? Boleh. Batal tak niat puasa dia? Tidak. Jika selepas tarawih berniat puasa, orang lepas tarawih 10 lah kita kata, lalu melakukan jima' pada malam itu juga, pukul 2 pagi jima', maka niat puasa tadi tidak batal. Selesai. Masalah ketujuh, membatalkan puasa kerana hendak jima'. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jima', dia tahu dah siang Ramadan kalau jima' kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, wajib qada dan berdosa. Dia pun minum air dulu. Orang yang membatalkan puasa dengan meminum air kerana hendak jima', dia tidak dikenakan kafarah, tetapi dia wajib menahan diri daripada makan dan minum selepas jima' itu, mengqadakan puasa dan bertaubat. Ni bahaya agak ni. Fatwa ni boleh kat orang muda, pasangan baru kahwin, dia minum dulu kan, dia tak berjima'. Kalau dia macam ni, satu orang pasangan suami isteri yang berjima' di siang Ramadan, pukul 3:30 petang tu terus berjima'. 3:30 berjima'. Puasa dia tak batal apa lagi. 3:30 tu terbatal puasa dengan jima'. Bila habis dia jima' siang hari Ramadan, denda yang dia nak kena bayar ialah puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Tu dia. Jadi berbeza dengan satu orang ni, siang hari Ramadan dia nak berjima', tapi dia tak berjima' terus, dia minum dulu, dia makan dulu, batal puasa dia, lepas tu baru dia jima'. Kata Imam Nawawi, orang yang membatalkan puasa dengan minum air kerana hendak jima', dia tidak dikenakan kafarah hak 2 bulan berturut-turut tadi. Tetapi hari itu, hari yang dia makan dulu ataupun dia minum dulu kemudian baru dia jima', pada hari tersebut batal puasa dia, dia berdosa, wajib qada tapi tak wajib kafarah. Sebab apa? Sebab dia minum dulu, sebab dia makan dulu. Ni payah ni kalau kan. Kalau pakat tahu ni kan. Bukan payah macam mana. Lagi pakat buat alasan. Dia wajib menahan diri daripada makan dan minum. Siapa ni? Orang hak minum dulu lepas tu baru dia jima' tadi ni. Habis dia jima' pukul 4 contoh, dia tak boleh makan, lepas tu dia tak boleh dah, dia wajib imsak. Dia wajib imsak, tahan diri daripada makan dan minum. Satu. Yang kedua, dia berdosa. Yang ketiga, dia wajib qada. Yang keempat, tiada kafarah. Kemudian jima' ketika berpuasa qada. Melakukan jima' ketika berpuasa qada. Qada maksudnya bulan Ramadan ke bulan lain? Ni nak tanya. Cuba pakai fikir. Bila ayat ni sebut melakukan jima' ketika berpuasa qada, maksudnya bukan bulan Ramadan. Di luar Ramadan dia puasa qada. Hari tu dia puasa qada. Puasa qada Ramadan. Dia puasa qada Ramadan, bukan bulan Ramadan. Dia puasa dekat-dekat pukul 11. Dia pun berjima' pukul 11 pagi. Padahal waktu tu dia puasa qada. Puasa qada ni puasa wajib ke sunat? Puasa wajib. Apa hukumnya? Melakukan jima' ketika berpuasa qada membatalkan puasa qada tu. Kena kafarah tak? Tetapi tidak dikenakan kafarah, kerana kafarah hanya dikenakan ketika berpuasa Ramadan. Kafarah yang 2 bulan denda tadi ni, 2 bulan puasa berturut-turut, itu hanya kalau berjima' ketika siang hari Ramadan. Muqaddimah jima', baru duk muqaddimah, tak jima' lagi. Suami isteri yang bersuka-suka antara satu sama lain pada waktu siang Ramadan. Suami isteri bersuka-suka boleh tak? Boleh.
halal. Tapi kalau waktu siang Ramadan, tu kena tengok kena tengok. Hukum dia lain sikit. Sebab siang hari Ramadan, kedua-duanya wajib berpuasa. Suami isteri yang bersuka-suka antara satu sama lain pada waktu siang Ramadan yang boleh menimbulkan gelora syahwat. Yang ni setiap pasangan suami isteri tahu. Kalau buat hak ni, satgi memang bergelora lah. Setiap pasangan tak sama. Siapa suami isteri yang beristimta' antara satu sama lain yang boleh menimbulkan gelora syahwat tetapi tidak sampai jima', hukumnya haram juga dan wajib ditinggalkan walaupun tidak keluar air mani. Sebab apa? Yang tu satgi dia boleh menimbulkan gelora syahwat. Jika keluar air mani maka batal puasanya. Jika tidak menimbulkan gelora syahwat, hukumnya makruh. Yang ni yang bersedak-sedak, bersuka-suka suami isteri, yang ringan-ringan je, yang memang confirm tidak menimbulkan syahwat. Tiap-tiap pasangan tahu dah. Yang tu hukumnya makruh. Macam masalah ke-11, berbuka puasa dengan jima'. Tidak mendapat pahala sunat jika ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa dengan jima'. Walau bagaimanapun jika memang tak ada makanan atau minuman lain selain jima', maka mendapat pahala sunat. Ni duduk di mana tak tahu lah ni. Rumah ayak pun tak ada, kurma pun tak ada. Ada bini je. Jadi dia pun buka puasa dengan berjima'. Yang tu sunat. Tapi kalau rumah ada paling kurang ayak, maka ayak dulu barulah berjima'. Afdal lah, tidaklah haram. Tidaklah haram berbuka puasa dengan berjima'. Tidaklah sampai haram. Tapi tak dapat pahala puasa sunat. Tak dapat pahala sunat.